Apa persamaan antara jin dan mak mentua? Lidahnya. Teng teng teng. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menonton video saya di Hafifah and Her Plants. Jadi hari ni saya nak ikut trend. Saya nak cerita tentang pokok yang viral ni. Atau nama bahasa Melayu dia kita panggil lidah mak mentua atau lidah jin. Meskipun saya pun tak tahu apa persamaan antara mak mentua dengan jin. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil pokok ni sebagai snake plants. Ada juga nama glamour dia, Sansevieria, yang mana sekarang Sansevieria tu dah termasuk kat dalam keluarga Dracena. Seperti yang saya cerita dalam video saya sebelum ni, snake plant ni tergolong dalam kumpulan succulent, iaitu pokok yang ada kebolehan untuk menyimpan air. Jadi, saya akan cerita apa kaitan antara dia menjadi succulent dan pokok ni punya penjagaan. Ramai yang tak tahu sebenarnya ada bermacam jenis pokok snake plant ataupun lidah mak mentua, lidah jin, pokok viral ni. Ni antara yang ada dalam koleksi saya lah. Namanya saya tak berapa nak pasti, tapi saya akan cuba sebut. Kalau salah, maafkan saya. Ini snake plant, bird nest snake plant, Trifasciata. Ini starfish, bonsal ataupun rhino, moonshine, Pentons, yang itu Trifasciata laurentii, Aubretiana, cylindrica, coppertone. Lepas tu ada whalefin dan juga variegated whalefin. Okey, bab pertama, bab menyiram. Pokok ni adalah succulent, jadi ia akan menyimpan air dalam badan dia. Jadi, kita tak boleh siram dia hari-hari, melainkan kalau kita tanam dia dekat bawah terik mentari yang memang tanahnya akan kering setiap hari. Tapi kalau dijadikan pokok indoor, saya nasihatkan jangan terlebih siram ataupun siram hari-hari. Sebab pokok ni akan mati, lemas. Kita kena tunggu sampai pokok ni menunjukkan tanda-tanda kekeringan. Contohnya, moonshine saya, nampak dia berkedut. Ini contoh dia sudah kehausan, kekeringan dan boleh disiram. Satu lagi, kalau snake plant jenis macam ni pula, dia tak berkedut tau, tapi kita boleh angkat pasu tu. Dia akan pasu tu ringan, dan kalau kita pegang juluk-juluk sikit tanah dia, memang kering sekering-keringnya. Barulah disiram. Berdasarkan pengalaman saya, kalau tanam pokok ni kat dalam rumah, dalam pasu kecil dan pokok pun sederhana saiznya, saya siram sebulan sekali. Tapi kena rajin-rajin jugalah cek. Kalau awal-awal baru bela pokok tu, kena rajin-rajin cek. Bab kedua, tanah. Memandangkan pokok ni adalah sejenis succulent, dia memerlukan tanah yang mempunyai saliran yang baik. Yang mana kalau kita siram, air tu akan terus mengalir ke bawah. Dia tak bertakung dan tak menjadi kolam. Sebab pokok ni, dia tak boleh hidup dengan tanah yang basah, lencun, lembap lama-lama. Jadi, tanah tu memerlukan amendment atau pembetulan ataupun tambahan banyak-banyak macam ni. Contoh yang putih-putih ni, perlite, ada batu, ada pasir. Supaya air dapat mengalir dan kering dengan cepat. Bab seterusnya ialah bab pencahayaan. Ya betul, pokok ni boleh hidup dalam keadaan yang kekurangan cahaya. Tetapi, secara asasnya semua pokok memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Jadi janganlah kita sumbat pokok ni dalam bilik yang gelap gelita. Nak buat apa dah? Dan dengan cahaya yang cukup, corak dia akan nampak cantik, warna dia menyerlah dan akan cepat beranak pinak. Jadi kalaulah nak letak indoor, janganlah siksa dia tau. Letaklah dekat dengan tingkap. Letak dengan tingkap lah yang penting. Dan kalau boleh, ada pengaliran udara yang baik. Sebab kalau tak, habislah labah-labah bersarang dekat situ. Dan bab terakhir sekali, apa pendapat saya tentang pokok ni yang sekarang viral atas sebab membersihkan udara, kurangkan habuk dalam rumah. Bagi saya neutral. Sebab bab bersihkan udara tu ramai guna air purifier. Dan
Tapi apa gunanya kalau kita tanam pokok ni 18 jenis, 18 pasu sekalipun kalau kita merokok dalam rumah? Bab kurangkan habuk tu, saya rasa kita tak bolehlah jadikan tu alasan untuk malas membersihkan rumah. Itu saja perkongsian dari saya. Sekian. Assalamualaikum. Hai, dah tengok video sampai habis tu? Jangan lupa subscribe. Lepas tu, like dan share video ni kepada kawan-kawan. Jangan lupa follow Instagram saya, Hafifah and the Plants, untuk lebih banyak info tentang pokok-pokok. Terima kasih.